perkongsian bijak. Kemahiran membaca. Standard kandungan 2.2. Membaca, memahami dan menakul bahan grafik dan bukan grafik. Standard pembelajaran 2.2.1. Membaca, memahami dan menakul bahan untuk mendapatkan idea utama dan idea sampingan. Perkongsian bijak. Objektif pembelajaran. Pada akhir PDPC, murid dapat menyatakan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks. Kriteria kejayaan. Murid berjaya menyatakan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks dengan betul. Bahan bantu belajar. Buku teks BM muka surat 45, buku aktiviti BM muka surat 48 hingga 49 dan lembaran kerja tahun 3. Idea utama dan idea sampingan. Idea utama iaitu idea atau isi penting yang paling utama dalam ayat, petikan mahupun karangan. Ia juga ditulis sebagai ayat pertama dalam setiap perenggan. Idea sampingan. Idea atau isi sokongan yang menyokong idea utama. Idea sampingan bukan sahaja menghuraikan idea utama tetapi juga memberikan contoh, kesan atau akibat bagi menyokong idea utama. Idea utama dan idea sampingan. Murid-murid, sila lihat bahan grafik tersebut. Berdasarkan gambar ini, tuliskan idea utama dan idea sampingan. Idea utama iaitu Ali sedang bermain bola. Idea sampingan iaitu di padang pada waktu petang. Idea utama dan idea sampingan. Contoh idea utama dan idea sampingan. Idea utama, dia memakai pakaian yang sesuai. Idea sampingan, tidak memakai perhiasan, memakai kasut yang sesuai. Idea utama, kehadiran keluarga atau orang dewasa amat penting. Idea sampingan, memantau pergerakan kanak-kanak ketika bermain, memastikan keselamatan kanak-kanak. Idea utama, peralatan permainan sesuai dengan kanak-kanak. Idea sampingan, alatan dalam keadaan baik. Alatan tidak berbahaya. Idea utama, peraturan penggunaan. Idea sampingan, membaca dan memahami peraturan. Murid-murid, sekarang mari kita baca petikan daripada buku teks. Tajuk Perkongsian Bijak. Hanif dan bapanya, Encik Salim, menziarahi rakannya iaitu Encik Azman. Encik Azman ialah usahawan tanaman cili padi. Beliau telah mengusahakan tanaman tersebut selama 10 tahun. Kini beliau mempunyai 200,000 batang pokok cili padi. Kejayaan Encik Azman ini menjadikan beliau pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Beliau amat mementingkan kualiti hasil tanaman. Oleh itu, permintaan cili padi beliau amat tinggi.
Selain itu, Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Abangnya mempunyai kilang pembuatan botol di Muar, Johor. Usaha sama ini telah meningkatkan pendapatan Encik Azman. Beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Harapan Encik Azman ialah beliau dapat meluaskan tanaman cili padinya agar penghasilan sos cili padi dapat ditingkatkan. Murid-murid, pastikan di mana idea utama dan idea sampingan. Idea utama dan idea sampingan. Tajuk perkongsian bijak. Idea utama, Encik Azman ialah usahawan tanaman cili padi. Idea sampingan, beliau telah mengusahakan 200,000 tanaman tersebut selama 10 tahun. Idea utama, kejayaan Encik Azman ini telah menjadikan beliau pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Idea sampingan, beliau amat mementingkan kualiti hasil tanaman. Idea utama, Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Idea sampingan, beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Idea utama, usaha sama ini telah meningkatkan pendapatan beliau. Idea sampingan, beliau mendapat harga murah daripada kos botol sos. Sekarang, mari kita lihat bahan grafik yang telah cikgu sediakan. Tajuk, buah belinjau dan kerepek belinjau. Bahan grafik menunjukkan buah belinjau dan kemudiannya dijadikan keropok belinjau. Murid-murid, sekarang mari kita baca petikan yang bertajuk buah belinjau. Pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Buah belinjau biasanya dijadikan kerepek belinjau. Kini kerepek belinjau dipelbagaikan rasanya. Ada rasa pedas, manis dan masin. Kepelbagaian produk belinjau ini mendapat sambutan ramai. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau. Selain itu, pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Pucuknya boleh dibuat sayur, rasa buahnya lemak manis dan menambahkan keenakan dalam makanan. Seterusnya, batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani. Kesimpulannya, pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Pokok belinjau boleh dikomersialkan, terutamanya buah belinjau, kerana amat digemari oleh semua golongan. Sekarang, mari kita kenal pasti idea utama dan idea sampingan.
Sila semak ya murid-murid, yang mana satu idea utama dan yang mana satu idea sampingan. Idea utama, pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Idea sampingan, buah, daun dan pucuknya menjadi sumber pendapatan. Idea utama, buah belinjau biasanya dijadikan kerepek belinjau. Idea sampingan, kepelbagaian pokok belinjau menjadi sambutan ramai. Idea utama, pucuk dan buahnya juga merupakan sumber pendapatan. Idea sampingan, pucuknya dibuat sayur, buahnya dibuat bahan makanan. Idea utama, batang pokok belinjau biasanya dijadikan papan. Idea sampingan, meningkatkan pendapatan petani. Idea utama, pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Idea sampingan, buah belinjau boleh dikomersialkan. Aktiviti seterusnya, baca petikan, tuliskan idea utama dan idea sampingan. Sila semak jawapan murid-murid. Aktiviti seterusnya, lihat gambar di bawah ini, cari alatan kebun yang tersembunyi. Murid-murid, sila semak jawapan yang telah kamu pilih. Aktiviti seterusnya, baca petikan di bawah, kemudian isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Membanting padi, menanam anak padi, sabit untuk memotong padi, menabur baja, membajak sawah, menyemai benih. Murid-murid, sila semak jawapan murid-murid. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah lebih memahami tajuk perkongsian bijak. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.